Round kedua, cerita cinta dunia takut mati ni tuan-tuan. Saya tahun 1988 anggota kumpulan rock. Rock ni kat sini pun serupa lah dulu. Sini je baru nampak warang pun. Dulu ago-ago juga kan. Kita dulu melalui zaman cinta dunia ni tuan-tuan. Cinta dunia. Solat tak kira, masa tak tahu ikut kepala otak kita, puasa tak kira, masa zaman jahiliah kita lah. Tapi dalam bab dunia ni cukup kita jaga. Pasal apa? Kita dunia duduk melekat di hati. Sepatutnya dia melekat kat tangan, tapi hati kat akhirat. Tak salah ambil dunia, tapi jangan letak dalam hati. Letak akhirat di hati, dunia letak kat tangan. Tak apa, selamat insya-Allah. Tapi kita terbalik, kita letak akhirat tu tapi mana-mana, tapi hati kita letak dunia. Ini yang kita takut, penyakit mai ni. Muslimin muslimat rahimakumullah. Bila penyakit dunia ni datang, tuan-tuan cuba tengok baru-baru ni apa berlaku. Saya nak cerita viral je malam ni. Apa dia? Rampage berlaku di Thailand, tuan-tuan dan puan. 21 orang yang out of the blue, orang putih kata, out of nowhere, tengah pergi membeli belah di satu pasar raya dengan anak dia, dengan keluarga dia, elok berpimpin tangan anak beranak, tiba-tiba mai satu askar komando datang dengan bawa senapang dia, dia pergi tembak rata secara pukal, mati 21 orang tuan-tuan. Tuan-tuan tengok dalam YouTube, orang Indonesia panggil YouTube. YouTube. Dia boleh post gambar tu. Sebelum dia tembak orang tu, dia boleh post lagi dalam Instagram dia. Subhanallah. Dan ini pernah berlaku di New Zealand. Apa yang berlaku, kita melibatkan umat Islam yang nak solat Jumaat, ditembak mati secara rambang. Subhanallah. Ni penyakit-penyakit ni. Hadirin hadirat rahimakumullah. Apa kata Nabi dah pesan dah. Inna baina yaday as-sa'ah la ayyaman yanzilu fiha al-jahlu wa yurfa'u fiha al-'ilm wa yakthuru fiha al-harj wal harj al-qatl. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau kama qala, hadis riwayat Bukhari. Apa kata dia? Nabi kata, menjelang datangnya hari kiamat, ada hari-hari di mana kebodohan diturunkan, ilmu diangkat, dan banyak terjadi al-harj. Apa al-harj itu? Al-haraj itu adalah pembunuhan muslimin muslimat. Ianya berlaku sekarang ini dalam zaman kita. Apa yang kita melihat hari ini tuan-tuan perempuan, dalam hadis yang lain Nabi sebut, di mana seorang pembunuh tidak tahu kenapa dia membunuh, demikian pula orang yang dibunuh tidak tahu kenapa aku dibunuh. Bila terjadi benda ini? Baginda menjawab, banyaknya pembunuhan, orang yang membunuh dan terbunuh berada di dalam neraka. Allah na'udzubillah min zalik. Muslimin muslimat rahimakumullah. Tengoklah Rohingya apa yang berlaku. Allah mansur ikhwanana fi Filistin wa fi kulli makan wa fi kulli zaman. Doa para imam kita untuk selamatkan umat Islam seluruh dunia ini. Tapi umat Islam diratah sebagaimana hadis yang kita sebut pada awal tadi. Musuh-musuh akan mengumuruni kamu seolah dalam hidangan. Pasal apa? Pasal kamu telah dapat suatu penyakit al-wahan. Bukan sekadar wuhan. Yang wahan ni yang kita takut lagi. Mai-mai terang datang penyakit al-wah, yang kata virus ni tuan-tuan. Tiba-tiba muslimin muslimat rahimakumullah, kita tengok hari ni seorang demi seorang kembali ke rahmatullah. Termasuk yang viral sampai hari ni tak berhenti-henti lagi viral yang berlaku di dalam internet tuan-tuan perempuan, dalam handphone tuan-tuan perempuan. Apa dia? Apabila Abang Bocil kembali ke rahmatullah. Semua ustaz duk sebut. Mana ada pelawak orang sebut Syekh dalam majlis ilmu Syekh. Jarang aku jumpa. Allahyarham Abang Bocil ni, sampai hari ni ustaz-ustaz, tak kira lah ustaz glamour, ustaz tak glamour, ustaz rambut panjang, ustaz tak rambut panjang, semua duk sembang pasal abang ni. Subhanallah. Pasal apa tuan-tuan?
Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tuzillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Allahu akbar. Kita baca zikir kan lepas solat. Zikir itu apa? Apa maksud dia tadi? Maksudnya Allah boleh mengangkat darjat seseorang itu ke tempat yang paling tinggi. Allah juga boleh menjatuhkan darjat seseorang itu ke tempat yang paling bawah. Itu lebih kurang maksud dia. Maksudnya apa? Kita nampak ada orang buat macam-macam andaian kepada pelawak-pelawak. Sampai ada satu penceramah dulu dah meninggal dah. Ada ustaz buat lawak sikit dia marah. Aku kena banyak kali lah. Tu yang malam ni aku tak apa nak melawak. Dah meninggal dah. Moga Allah merahmati tuan guru kita ini. Tapi tuan guru ni dia cukup tak boleh. Dia kata kalau ustaz duk bawa cara lawak aja, dia kata mana ilmu dia? Lah jadi maharaja lawak, dia kata. Hari ini meninggal salah seorang daripada kontestan finalis maharaja lawak Mega. Hari ini ustaz dah sebut angkat nama dia dalam rumah Allah. Sebab kita nak hukum orang. Syurga neraka rahmat Allah. Tapi betul lah ada hadis pun. Lawak bukan tak boleh. Zaman Nabi pun ada pelawak nama Nuaim. Tapi dia lagi teruk dalam melawak. Mabuk pula. Itu sahabat Nabi. Ada orang pergi laknat dia. Celaka hang Nuaim, dia kata. Tak berhenti-berhenti mabuk lagi. Hang tak malu ke dengan Nabi? Ramailah orang duk tutuh semacam kat dia. Dia kata, teruk punya Nuaim. Laknat Allah kata kamu. Nabi duk dengar kat telinga Nabi. Nabi datang kat sahabat-sahabat lain, dia kata, janganlah kalian cakap pada Nuaim begitu. Kenapa ya Rasulullah? Dia teruk ya Rasulullah. Mabuk ni. Nabi kata apa? Kerana dalam hati dia masih cinta kepada Allah dan Rasul. Allahu Akbar. Ni cara Nabi didik umat dia. Tapi betul, ada hadis kata, kalau kamu nak berjenaka dalam memberi ilmu tu bukan tak boleh. Boleh. Tapi ibarat meletakkan malih. Orang Arab panggil malihnya apa? Malih ini garam. Meletakkan malih ke dalam masakan. Boleh. Maksudnya apa? Bolehlah berjenaka sedikit sebanyak. Ibarat garam letak dalam masakan. Tapi kalau garam hang bubuh sepenumbuk tu hang bubuh masuk dalam masakan tom yam, dia tak jadi tom yam dah, dia jadi tom jun. Dia dah tak jadi dalam masakan tu. Rosak habis, betul tak? Jadi ulama dah klasifikasi dah. Bukan tak boleh melawak, tapi sikit-sikit sudahlah. Lagu tu. Abang ini orang yang melawak, hidup dia melawak. Kami dalam Instagram ustaz-ustaz pun rajin. Satu kelebihan Abang ni pasal apa? Dia bukan sekadar melawak. Mana-mana ulama-ulama duduk majlis ilmu, kadang-kadang Allah angkat darjat dia jadi panelis ataupun moderator di dalam majlis itu. Last kali arwah ni bersama kami dekat mana? Nundi Kelang. Dia jadi moderator bro, sis. Subhanallah. Dan bukan satu, banyak ulama-ulama bersama dengan dia, duduk sepentas dengan dia. Dan akhirnya meninggal Abam, keluar perkataan K-Boss, KBOS. Apa dia? Dia punya tagline sampai sekarang orang duk baca, KBOS, kita baik orang sayang. Subhanallah. Ini ajaran Nabi. Berkasih sayang ajaran Nabi. Kita baik orang sayang. Aku sebut K-Boss. Kita baik orang sayang. Allahyarham mendapat pujian apabila ketika mati dia. Dan manusia apabila dia meninggal dunia mendapat pujian. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, satu ketika Nabi tengah berdiri, lewat satu jenazah. Lalu satu jenazah, maka orang memujinya dengan kebaikan. Maka Nabi SAW bersabda, wajib, kata Nabi kepada jenazah itu. Kemudian mereka lewat dengan mengusung jenazah yang lain. Lalu mereka membicarakan, orang ni teruk, orang ni jelek, orang ni tak baik. Maka lalu depan Nabi SAW bersabda, wajib. Akhirnya Umar Ibn Khattab bertanya, ya Rasulullah,
apakah yang wajib itu ya Rasulullah? Nabi SAW bersabda, hadza athnaitum alaihi khairan fawajabat lahul jannah wa hadza athnaitum alaihi syarran fawajabat lahun nar antum syuhada Allahi fil ard. Yang kalian puji kebaikannya, maka wajib baginya syurga. Dan yang kalian sebutkan keburukannya, wajib baginya neraka. Kalian adalah saksi-saksi Allah. Kalian adalah saksi-saksi Allah di muka bumi, kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Ini muttafaqun alaih hadis ni. Maksudnya apa tuan-tuan? Apa perkataan manusia ke atas kita apabila kita jadi mayit, tanda-tanda sama ada husnul khatimah ataupun bisu'il khatimah.